Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk itu semua, insya-Allah. Okey, berkenaan dengan respon daripada Menteri Kewangan bagi isu tuntutan pengeluaran kredit BSP 2.0 secara bersasar yang telah disuarakan oleh Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, ramai yang melahirkan kekecewaan ataupun kemarahan mereka dengan jawapan yang diberikan oleh Tengku Zafrul. Okey, malah sebelum ini pun telah dibincangkan pelbagai kali, telah dinyatakan beberapa kali berkenaan dengan idea mekanisme yang boleh digunakan pakai untuk menjayakan pelaksanaan ini. Jadi untuk kali ini saya hendak berkongsikan sedikit. Sebenarnya pada saya, kementerian ataupun Menteri Kewangan itu sendiri tidaklah perlu untuk menolak perkara ini bulat-bulat. Yang pertamanya, dan kita tahu masih lagi ada peluang kerana kita masih lagi ada pelbagai strategi dan sebagainya serta keputusan muktamad daripada Perdana Menteri Malaysia itu sendiri. Cuma apabila ditolak bulat-bulat perkara ini, sudah tentulah ianya menimbulkan kemarahan. Daripada apa jawapan ataupun ulasan yang telah dikongsikan oleh Dr. Ashraf ini, menunjukkan seolah Menteri Kewangan tidak melihat langsung kepada apa sebenarnya kaedah ataupun idea untuk tuntutan pengeluaran khas kredit BSP 2.0 secara bersasar, yang mana idea dia adalah untuk membenarkan pengeluaran ini kepada mereka yang benar-benar terkesan. Kategori pertama adalah suri rumah ataupun ibu tunggal, ibu bertunggal. Kemudian kategori yang kedua, mereka yang sudah tidak lama mencarum. Kategori ketiga, B40 yang punya baki kurang daripada 20,000. Dan juga kategori keempat adalah B40 dan juga M40 yang punya baki lebih daripada 20,000. Okey, jadi beliau sepatutnya melihat kepada kategori-kategori yang telah pun dinyatakan ini. Kenapa kita minta pengeluaran pada kali ini adalah kerana kita memerlukan untuk orang kata membantu mereka yang masih lagi berada dalam kesusahan, terutamanya bagi mereka yang berada dalam kategori-kategori ini. Contohnya tadi saya katakan suri rumah. Okey, wajar pada saya diberikan pada suri rumah, ibu bapa tunggal. Kalau mereka ini dah lama tak mencarum, tetapkan satu tempoh. Tak mencarum dah lebih 5 tahun, tak mencarum dah lebih 10 tahun, benarkan sajalah mereka ini membuat pengeluaran. Kerana sekarang ni diberikan alasan berkenaan dengan hari tua, dirisaukan berkenaan dengan hari tua, sedangkan mereka ini tidak ada pendapatan. Mereka ini bukan pencarum yang aktif. Saya telah nyatakan sebelum ini, kita mempunyai, mengikut apa yang saya semak semula, 4 lebih juta pencarum yang tidak aktif, yang mana sebahagiannya adalah mereka yang telah pun bersara dan membiarkan wang caruman mereka untuk menikmati dividen. Kerana apabila mereka telah bersara, wang caruman mereka ini banyak, mereka akan menikmati dividen yang banyak. Mereka boleh mengeluarkan wang caruman mereka pada bila-bila masa. Jadi ada ramai juga yang apabila dividen dibayar pada bulan Februari tahun berikutnya, mereka ini akan mengeluarkan dividen mereka. Jadi ini satu kategori pencarum yang tidak aktif. Lagi satu kategori pencarum yang tidak aktif adalah seperti dua kategori utama yang kita minta dalam pengeluaran bersasar ini. Suri rumah, ibu bapa tunggal, mereka yang dah lama tidak mencarum disebabkan oleh diberhentikan kerja, tidak mendapat pekerjaan yang baru, faktor-faktor kesihatan dan sebagainya. Pada saya, mereka ini wajar dipertimbangkan, diberikan kebenaran untuk membuat pengeluaran, sebab mereka ini memerlukan dana, mereka ini memerlukan wang, sama ada untuk kehidupan harian mereka ataupun untuk kegunaan apa saja modal pusingan dan sebagainya. Tak perlulah nak berhutang dengan bank, dengan tekun ke, dengan mara ke, lagi dengan siapa amanah ikhtiar dan juga sebagainya. Benarkan mereka ini yang sudah tidak aktif mencarum ini menggunakan wang caruman kredit BSP mereka. Kita terlalu banyak bercakap pasal masa depan. Saya tak nak orang kata salah
orang kata salah sampaikan maklumat ataupun menegatifkan minda pencarum ni. Tetapi bagi mereka yang seperti ibu bapa tunggal, surumah dan sebagainya, apabila kita bercakap tentang masa hadapan, sedangkan masa hadapan mereka ini adalah hari esok, mereka ni tidak ada pendapatan. Jadi kalau kita bercerita sekarang ni mereka ni berumur 42 tahun, nak tunggu sampai pengeluaran umur 50 tahun, kena tunggu lagi 8 tahun. Jadi esok pun mereka dah tak boleh nak survive. Macam mana mereka nak tunggu sampai 8 tahun? Dan kalaulah kita benarkan seperti Dr. Ashraf pernah cerita sebelum ini, sebab kita tak perlu risau sangat, sebab insyaAllah rezeki tu ada. Kita kena yakin dengan perkara ini. Kalaulah dibenarkan kategori-kategori ini mengeluarkan wang caruman mereka, kemudian mereka menggunakan contohnya untuk pendidikan anak-anak mereka, diberikan pendidikan yang baik, hantar masuk kolej, hantar masuk universiti dan sebagainya. Memang ada pembiayaan, memang ada pinjaman dan sebagainya, tetapi persoalannya balik, cukupkah semua itu? Jadi sebab itu mereka memerlukan dana ataupun wang tambahan. InsyaAllah kalau kata benda ni dengan kaedah yang betul, ada keberkatan dan sebagainya, pada usia mereka besar esok, 8 tahun lagi, bukan usia mereka besar adalah umur 50 ataupun 55 nanti, 8 tahun nanti anak pun dah graduate, 3 tahun 4 tahun dah keluar universiti, ada degree, kemudian dah dapat kerja dan sebagainya. Mereka ini insyaAllah kita yakin dengan Allah SWT, mereka ini mungkin akan membantu ibu bapa mereka. Jadi kalau kita bercakap pasal masa hadapan, rezeki tu dia sebenarnya berada di mana-mana sahaja. Sama juga dengan masa sekarang, rezeki tu memang ada di mana-mana sahaja, tetapi mereka ini mungkin ada halangan, tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan, mungkin ada kekangan-kekangan yang lain dan sebagainya. Jadi rezeki yang mereka nampak adalah pada KWSP. Mereka ini dah lama sangat tak mencarum. Jadi daripada walaupun mereka menikmati dividen, berikanlah pilihan kepada mereka, keluarkan secara keseluruhan, keluarkan secara bulanan, keluarkan setahun sekali, keluarkan 6 bulan sekali. Banyak mekanisme yang boleh dilakukan. Kenapa nak dihalang ataupun nak ditolak bulat-bulat, sedangkan langsung tidak, seolah-olah tidak melihat cadangan ini? Dan Dr. Ashraf ni pun nampaknya selepas daripada pertemuan tersebut memang tidak ada sebarang respon yang diberikan. Beliau hanya berkongsikan berkenaan dengan apa yang telah diulaskan oleh menteri itu sahaja. Dan pengeluaran ini juga wajar dipertimbangkan, terutama sekali bagi mereka yang underemployment. Mereka ini terkesan akibat pandemik COVID-19, PKP, diberhentikan kerja, yang sebelum ini mereka ini mungkin M40 yang dah lama mencarum, dah lama bekerja, ataupun T20 pun yang dah lama bekerja dan sebagainya, mempunyai satu jumlah caruman yang agak besar, melebihi 400, 500 ribu, ada yang nak 6, 700, nak sampai sejuta pun mungkin ada. Tetapi sayangnya pada usia 45 tahun contohnya hilang pekerjaan. Okey, mungkin mereka ini ada simpanan 2 tahun pandemik, mereka ini mungkin tak dapat kembali kepada sektor pekerjaan. Simpanan mungkin telah dihabiskan untuk digunakan untuk tempoh 2 tahun tersebut. Poket pendapatan yang besar, saya tak kerti nak beri bahasa, pendapatan yang besar, sudah tentu dah pembelanjaannya juga besar, nak bayar pembiayaan, pinjaman dan sebagainya sana sini. Jadi wang simpanan tu mungkin sudah habis. Kemudian sekarang ni mungkin ada yang telah mendapatkan pekerjaan semula, tetapi pada peratusan gaji yang dulu satu nilai gaji, sekarang ni mungkin dapat 20% ataupun 30% daripada gaji terdahulu, sedangkan pembiayaan komitmen mereka sangat tinggi. Jadi mereka ini pada saya juga wajar diberikan satu pertimbangan, wujudkan satu mekanisme. Kita tak boleh nak harapkan sekarang ni kerajaan memberikan bantuan. Boleh tak nak minta kerajaan bagi seorang B40 ni 100 ribu, ataupun seorang B40 ni satu isi rumah 50 ribu. Mereka yang under employment ni kita bagi 200 ribu sebagai contoh lah. Contoh katakan, boleh ke kerajaan nak buat macam tu? Jadi tak boleh. Sudah tentulah mereka melihat kepada wang caruman mereka, duk tengok, nampak je wang caruman ni dalam akaun kedua-duanya sekali total ada 700 ribu. Hutang pun ada banyak, okay, 200-300 ribu, tapi bagi hutang 200-300 ribu, tapi pendapatan sekarang ni tak boleh nak bayar, susah sangat, duk defaulted je dengan bank. Lepas settle ada hutang tunggakan 3 bulan 4 bulan, bayar 2 bulan, esok bulan depan ni dah tertunggak balik, duk bermasalah sedemikian. Jadi
Kalaulah kita dah tak boleh nak bantu mereka dengan memberikan satu, orang kata, bentuk subsidi ke, bentuk bantuan yang nilainya sangat besar, benarkanlah mereka ini untuk diberikan pilihan mengeluarkan wang caruman mereka ini sendiri. Kata kunci yang pertama adalah yang bersasar. Kata kunci yang kedua adalah kepada mereka yang terkesan. Kata kunci yang ketiga adalah berikan mereka ini pilihan. Kalau diberikan mereka ini pilihan, maksudnya daripada contoh pengurangan khas yang sebelum ini pun, walaupun mungkin dah ada ramai yang menyebati yang kurang RM1,000 dan sebagainya, tetapi ada juga ramai yang layak. Dan dalam komuniti saya sendiri, dalam ramai-ramai yang layak tu, hampir separuh juga tidak mengeluarkan walaupun mempunyai wang caruman yang agak selesa pada usia yang mungkin kita boleh katakan muda, tanpa mengira faktor-faktor lain, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mereka ini masih lagi bekerja dan ada lagi tempoh 20 tahun dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai tempoh masa yang selesa, caruman yang selesa, baki yang selesa, pun memilih untuk tidak mengeluarkan. Jadi maksud saya di sini, wajar diberikan pilihan kepada semua kategori yang bersasar yang telah kita nyatakan sebelum ini. Berikan pilihan kepada mereka ini untuk mengeluarkan ataupun tidak. Lagi sekali, pengeluaran kali ini kita bukan minta secara menyeluruh. Kalau kita minta secara menyeluruh, okeylah nak bagi alasan risau pada simpanan ataupun caruman apabila sampai kepada usia persaraan. Masalahnya sekarang ni kita minta secara bersasar, kita minta secara khusus kepada kelompok-kelompok tertentu yang mana mereka ini belum sampai usia persaraan tetapi sebenarnya pun telah bersara, diberhentikan dari rumah dan sebagainya. Wajar diberikan pilihan kepada mereka ini untuk membuat pilihan sama ada hendak mengeluarkan ataupun membiarkan wang caruman mereka di dalam KWSP. Saya nampak satu video daripada Fahizwan, satu sembang pasal KDNK, kadar pengangguran. Betul, saya pernah cakap sebelum ini pasal kadar pengangguran dan sebagainya. Memang ada peningkatan, ada penurunan dalam kadar pengangguran dan sebagainya. Itu dari segi peratusan, dari segi jumlah ratusan ribu dan sebagainya, memang ada penurunan dan sebagainya. Tetapi penurunan itu bukan bermaksud kosong, masih ada lagi yang menganggur. Dan mereka ini bukannya sengaja memilih untuk menganggur, tetapi disebabkan oleh kekangan, halangan tertentu yang mana melibatkan mereka ini tak boleh nak kembali kepada sektor pekerjaan. Jadi lagi sekali, jangan tolak idea ini bulat-bulat. Tolong dengar terlebih dahulu, baik mana-mana ahli parlimen sahaja yang selepas ini yang mungkin akan diaturkan pertemuan ataupun yang mungkin akan ditemukan dengan PJR dan sebagainya. Dengar dulu, dengar dan fahami, sebab kita minta secara bersasar. Borang aduan pun 229,000 saja yang isi aduan. Jadi tengok, jumlahnya sebenarnya pun tak besar, dan KWSP mempunyai kemampuan, kebolehan untuk melaksanakan perkara ini. Bukan minta untuk keluarkan secara kesemua pencarum ini dibenarkan untuk mengeluarkan. Bukan lagi seperti 4 pengeluaran yang terdahulu. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.